Industri aeroangkasa Malaysia bermula dengan Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 595 di mana kerajaan menubuhkan satu pasukan petugas untuk merangka formulasi polisi aeroangkasa di Malaysia. Pasukan ini diterajui oleh Kumpulan Industri Kerajaan bagi Teknologi Tinggi Malaysia ataupun dikenali sebagai MITE. Industri aeroangkasa di Malaysia ini dari segi definisinya merangkumi aktiviti-aktiviti yang bermula dari desain, dari kebentuk sehinggalah sesuatu kapal terbang itu ataupun objek aeroangkasa, produk aeroangkasa itu dilupuskan. Maksudnya kalau kita ambil contoh pesawat, pesawat terbang sama ada dia military ataupun civil, dia akan bermula daripada aktiviti-aktiviti berkaitan dengan desain. Desain kemudian akan masuk dari segi penghilangan komponen, assembly dan juga integrasi sistem sebelum kita menerbangkan mereka ataupun mengoperasikan mereka. Jadi operasi ini bukanlah di bawah MITI, operasi ini di bawah Kementerian Pengangkutan. Yang ini akan juga disokong oleh aktiviti-aktiviti berkaitan dengan MRO. Kalau kita bahasa kita di luar ni kita panggil workshop ataupun service center. Itu juga termasuk dalam definisi aeroangkasa. Kemudian selepas daripada servis dan repair itu, kita ada modification ataupun upgrade sebab kapal terbang ini ataupun pesawat terbang ni boleh diguna pakai berpuluh-puluh tahun, ada yang sampai 40 tahun dan hingga ke 50 tahun. Jadi maknanya sepanjang operasian pesawat-pesawat tersebut kita ada peluang untuk upgrade dan kita untuk menambahkan atau buat modifikasi yang tertentu ataupun nanti kata yang lain bagaimana yang kita faham macam overhaul lah, tetapi ini yang major overhaul. Kalau kapal terbang tu daripada pengangkutan passenger, kita boleh tukar dia kepada pengangkutan kargo. Jadi selepas daripada modification ini, itu adalah penghujung hayat kepada setiap pesawat itu, yang mana ada aktiviti yang berkaitan dengan disposal. Disposal ni maknanya kita boleh lupuskan, kita boleh recycle beberapa komponen-komponen yang dalam pesawat itu. Contohnya peralatan elektronik kita boleh guna pakai kembali. Kalau benda-benda yang berkaitan dengan airframe, metal, kita boleh recycle. Komposit masih lagi belum boleh recycle sepenuhnya. Dan macam peralatan-peralatan seperti landing gear, brake, ini semua boleh diguna pakai semula lah untuk menjadi spare kepada industri penerbangan yang sedang beroperasi. Selain daripada pesawat, objek ataupun komponen yang ada selain daripada itu adalah sepertinya missile, roket, satelit, UAV, drone. Jadi ini semua apa saja yang terbang sebenarnya adalah terangkum dalam definisi industri aeroangkasa, termasuk jugalah sistem-sistem yang menyokong seperti sistem radar, sistem pengawalan trafik udara. Jadi ini semua terangkum di dalam definisi industri aeroangkasa di Malaysia. Secara umumnya, pembangunan sektor industri aeroangkasa dikaitkan dengan teknologi tinggi, berkos tinggi dan elitis yang melibatkan kepakaran sains dan teknologi yang tinggi dalam bidang fizik, matematik dan kejuruteraan. Sektor ini sangat strategik kerana keupayaan menguasai angkasa memberikan manifestasi sesebuah negara itu mampu mengawal dunia melalui penggunaan teknologi roket, iaitu peluru berpandu, mampu mengawasi aktiviti di dunia termasuk pengintipan, seperti penggunaan satelit yang mampu melihat objek-objek kecil di bumi, selain mampu menjaga kedaulatan sesebuah negara. Manakala melalui satelit komunikasi, perhubungan selama 24 jam di mana-mana lokasi di muka bumi boleh dilakukan tanpa terjejas. Selain daripada kepentingan strategik, sektor aeroangkasa juga menawarkan peluang ekonomi dan ilmu baharu tanpa batasan.
Kesimpulannya, industri aeroangkasa ialah satu sektor yang mampu menjana ilmu baru, mencipta manfaat ekonomi dan memberikan manfaat atau kesejahteraan kepada rakyat melalui integrasi dengan teknologi terkini seperti IR 4.0, internet benda dan data raya. Antara syarikat tempatan yang turut memainkan peranan penting dalam merancangkan lagi pembangunan industri aeroangkasa di Malaysia ialah Composites Technology Research Malaysia yang dikenali juga sebagai CTRM. Penubuhan CTRM adalah selaras dengan matlamat PIP bagi memperkasakan sektor perkilangan yang mana akan bertindak sebagai pemangkin kepada pertumbuhan perindustrian negara. Maka pada tahun 1990, syarikat CTRM telah ditubuhkan di bawah Kementerian Kewangan yang diperbadankan dan diselia rapat oleh Jabatan Sains dan Teknologi dengan objektif untuk menerajui pusat pembuatan komposit bertaraf global. CTRM telah berjaya melakar sejarah apabila telah dianugerahkan kontrak pertama pembuatan komponen bahagian sayap pesawat iaitu Fixed Trailing Edge dari BAE System UK iaitu pembekal Tier 1 kepada Airbus. Dengan kejayaan tersebut, ini telah membuka peluang kepada CTRM untuk terus melibatkan diri di dalam pembuatan komponen komposit bagi pesawat-pesawat komersial yang lain seperti A320, A350, A380, A400M dan juga B787. Alhamdulillah, sehingga kini CTRM telah berjaya membuktikan keupayaannya untuk terus kekal berdaya saing dan berjaya membina reputasi setanding dengan pelanggan-pelanggan ternama Tier 1 seperti Spirit Aerosystem, Collins Aerospace, GKN Aerospace di mata OEM seperti Airbus dan Boeing. Sememangnya pencapaian CTRM sebagai salah sebuah syarikat pengeluar komponen dan komposit terbesar global sepanjang lebih 2 dekad ini merupakan sesuatu yang kita semua boleh banggakan. Antara agensi yang terlibat dengan industri aeroangkasa ialah National Aerospace Industry Corporation Malaysia atau lebih dikenali sebagai NAICO. NAICO merupakan agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) yang berfungsi untuk memacu pembangunan ekosistem industri aeroangkasa di negara ini. NAICO Malaysia berperanan untuk mengkoordinasikan pihak yang terbabit dalam industri aeroangkasa. Langkah ini adalah penting bagi memastikan setiap pihak memperolehi secara optimum landasan yang tepat untuk mencapai objektif perniagaan mereka.
NAICO ni merupakan satu recommendation yang penting di bawah Pelan Induk Industri Aeroangkasa 2030. Salah satunya adalah untuk menubuhkan NAICO ini ataupun agensi pembangunan industri aeroangkasa kebangsaan. Jadi peranan yang diberikan kepada NAICO adalah untuk menjadi fasilitator utama pembangunan ekosistem negara. Bukanlah bermakna sebelum ini kita tidak melalui fasa pembangunan ekosistem, tetapi oleh kerana kerajaan memberi tumpuan yang sangat khusus dan untuk pembangunan industri aeroangkasa terutamanya di bawah rancangan Malaysia ke-12 ini, maka keperluan untuk adanya agensi seperti NAICO ini sangat penting. Jadi peranan yang kita mainkan adalah selain daripada industri facilitator, kita juga merupakan pusat rujukan utama, bukan hanya terhad kepada pemain-pemain industri tempatan, rakyat dan juga institusi kerajaan dan pendidikan. Kita juga menjadi rujukan utama kepada pemain-pemain industri global yang untuk memahami apakah perkembangan terbaru di dalam negara untuk mereka berkolaborasi, mungkin juga untuk invest dan juga untuk menyumberluarkan, maksudnya mungkin akan memberikan kontrak-kontrak baru kepada syarikat-syarikat kita. Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, CAAM, juga merupakan salah satu agensi yang penting dalam menguruskan hal ehwal industri penerbangan awam negara. Penubuhan CAAM juga bertujuan untuk memastikan hal ehwal yang melibatkan industri penerbangan awam di negara ini memenuhi piawaian dan prosedur keselamatan yang disyorkan oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. Pada 20 Februari 2019, Agensi Angkasa Malaysia, MAISA, telah ditubuhkan melalui penggabungan Agensi Remote Sensing Malaysia, ARSM, dan Agensi Angkasa Negara, Angkasa. Inisiatif penubuhan MAISA adalah bagi memastikan pembangunan dan pengurusan sektor angkasa negara yang lebih strategik, teratur dan komprehensif. Penubuhan MAISA ini untuk menerajui penyelidikan dan pembangunan teknologi angkasa dalam negara kita. Selain daripada itu, juga diperlukan agar MAISA untuk mengurus dan mengkoordinasi segala maklumat-maklumat atau data-data yang berkaitan teknologi angkasa, apa-apa yang diperolehan daripada teknologi angkasa. Begitu juga diamanahkan untuk menerajui pembangunan infrastruktur, industri dan sebagainya yang berkaitan dengan teknologi angkasa dalam negara kita, termasuk menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan yang berkaitan dengan data berkaitan teknologi angkasa ataupun data-data pengujian untuk alat peralatan yang digunakan bagi tujuan aktiviti angkasa lepas. Dan yang terakhir sekali, untuk juga menerajui pemerkasaan kerjasama negara dan negara-negara luar dalam mengukuhkan agenda pembangunan teknologi angkasa dalam negara kita. Kerajaan Malaysia telah mengenal pasti industri aeroangkasa sebagai industri strategik yang mempunyai potensi yang luas dalam program perindustrian dan pengembangan teknologi negara. Industri aeroangkasa menjana pendapatan tahunan sebanyak 12.7 bilion ringgit dan menggaji lebih daripada 21,000 pekerja mahir. Pembangunan Industri Aeroangkasa Malaysia 2030 dilancarkan pada 17 Mac 2015 semasa Pameran Aerospace dan Maritim Langkawi 2015 515. Jadi ini memberikan satu peluang yang sangat luas kepada rakyat di dalam negara dan juga bagaimana kita boleh mengeluarkan tenaga kerja yang mahir dan berkemahiran tinggi dan tidak terhad kepada peluang-peluang dalam negara.
Sebelum ini pun pekerja-pekerja kita banyak bekerja di serata dunia, terutamanya di Timur Tengah, di Eropah dan juga di Amerika Syarikat, sebagai pilot, sebagai cabin crew, sebagai engineer, technician dan juga sebagai engineer-engineer pengeluar pesawat. Jadi peluang itu sangat luas. Cuma kita perlu bergabung tenaga supaya aktiviti dan juga inisiatif ini dapat kita laksanakan dengan teliti, teratur dan efektif. Pelan Tindakan Industri Aeroangkasa Malaysia 2030 mengandungi aspirasi bersama pihak berkepentingan industri aeroangkasa Malaysia untuk memastikan pertumbuhan industri yang berterusan selepas tamatnya Pelan Tindakan pertama yang dilancarkan pada tahun 1997. Labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara, macam-macam sim yang ada mesti faham ada di labur. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawabannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Pelan pembangunan aeroangkasa negara ataupun Malaysia Aerospace Blueprint 2016 dan juga 2016-2030 telah mensasarkan beberapa tiang asas utama yang harus dibangunkan dan telah menjadi tonggak kepada penyumbang ekonomi terbesar negara. Jadi kita melihat bagaimana asas-asas itu adalah seperti maintenance, repair, overhaul, aero manufacturing, reka bentuk, kejuruteraan reka bentuk dan juga sistem integrasi. Sejajar juga dengan hasrat rancangan Malaysia ke-12 yang mana telah mensasarkan tiang-tiang asas yang sama yang telah yang dimaktubkan di dalam Malaysia Aerospace Blueprint. Jadi selaku sebuah institusi aeroangkasa, saya melihat peranan UniKL MIAT adalah untuk membantu menyokong aspirasi negara ini dan kita telah membuktikan kejayaan kita bagaimana kita membangunkan tiang asas pertama iaitu MRO yang telah mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa dan juga oleh Badan Berkuasa Tempatan Civil Aviation Authority. Ini meyakinkan saya bahawa MIAT mampu untuk membantu aspirasi negara dalam membangunkan tiang-tiang lain yang telah disasarkan oleh Malaysia Aerospace Blueprint dan juga rancangan Malaysia ke-12. Dan kita buat masa ini telah merancang dan telah menjadikan dia sebagai satu aspirasi untuk kita melihat bagaimana program-program baru yang dapat mampu membantu untuk menjayakan aspirasi aeroangkasa di Malaysia. Dokumen ini adalah rujukan utama untuk perancangan industri jangka panjang selepas 2020 membentuk asas pembangunan bersama sehingga 2030. Saya yakin Malaysia akan menjadi salah satu peneraju bidang aeroangkasa di rantau ASEAN kerana beberapa perkara, iaitu pertama, kita telah pun berada dalam bidang ini
lebih daripada 25 tahun, sejak 1990-an atau 1980-an, di mana syarikat pertama iaitu Aerot telah ditubuhkan atau ditransformkan daripada fasiliti Air Force kepada swasta. Jadi itu sejak daripada itu kita tidak menoleh ke belakang. Kita terus maju ke depan dengan adanya syarikat-syarikat yang lain yang besar seperti CTRM, seperti SMB Aerospace, seperti ACM, seperti banyak lagi syarikat-syarikat besar yang bertaraf MNC iaitu multinational companies, dan juga GLC, government link companies. Jadi selama 10 tahun atau 15 tahun yang kebelakang, ia telah menyumbang kepada GDP negara lebih daripada 1%, iaitu lebih daripada 10 bilion ringgit kepada industri keseluruhannya di Malaysia. Jadi saya yakin perkara ini boleh berkembang lagi, dan Malaysia boleh mencapai status peneraju bidang aerokasi di Asia. Tapi cabaran memang sentiasa ada. Cabaran dalaman dan luaran. Dalaman mungkin dalam kawalan kita, tapi luaran seperti saingan kita di Singapura, mereka juga ada hala tuju mereka. Di Vietnam contohnya, mereka juga ada hala tuju. Di Indonesia dan Thailand semua ada masing-masing mahu menjadi peneraju bidang aerokasa. Jadi kita perlu kekal, bersemangat, dan juga kita telah ada blueprint. Kita kena ikut blueprint tu atau implement blueprint tu, laksanakan blueprint itu mengikut perancangan yang kita telah tetapkan. Jadi insya-Allah kalau kita kekal, bersemangat dan melaksanakan semua blueprint perancangan ini dengan baik, insya-Allah kita boleh jadi peneraju bidang aerokasa di ASEAN, di mana yang kita dah berada sebagai peneraju selama lebih 20 tahun. Jadi pendapat saya, ya, memang betul kita boleh jadi peneraju bidang aerokasa. Malaysia nampaknya berada di landasan yang betul untuk terus mencipta nama sebagai peneraju industri di rantau ASEAN dan berpotensi untuk menjadi salah sebuah negara utama Asia yang berjaya dalam industri ini. Apa yang lebih penting ialah usaha dan kejayaan ini akan terus memberikan manfaat kepada rakyat semua.